Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 6 yang terdiri daripada saya, Siti Nur Ain binti Madin, Nur Ain binti Mislan, Nur Izzati Adaha binti Ramli dan Nur Fatin Najwa binti Zuraimi. Kami memilih babak akhir dari filem Crossroad One to Jaga itu tadi sebagai contoh kepada kesalahan etika dalam bidang profesion polis, iaitu kesalahan rasuah dalam membanteras pendatang asing tanpa izin ataupun parti di Malaysia. Babak akhir itu memaparkan seorang anggota polis yang bernama Hussein yang cedera akibat dari pergelutan dengan golongan parti di tempat mereka yang kini sedang disoal siasat di IPD. Setiap kali Hussein berusaha untuk membawa mereka ini ke balai polis, mereka sentiasa mengugut untuk menghubungi nombor yang mereka sentiasa tunjuk kepada Hussein dan Hussein telah mencatat nombor tersebut dalam buku beliau. Ternyata nombor tersebut merupakan nombor telefon daripada ketua polis di IPD itu sendiri yang bernama Saleh. Dan dari situlah mereka sedar bahawa dalang di sebalik perlindungan golongan parti selama ini adalah daripada orang kuat dalam IPD itu sendiri. Anda juga dapat melihat penjaga golongan parti berserta ahli-ahli parti yang lain yang sedang disoal siasat di ruangan luar. Dan mereka inilah yang sentiasa membayar Saleh untuk melindungi mereka selama ini. Tidak terlepas juga rakan setugas Hussein iaitu Hassan yang sedang dirawat di hospital hasil dari pergaduhan bersama parti itu tadi sebenarnya juga telah bersubahat dengan penjaga parti untuk menerima rasuah selama ini. Dalam babak itu anda dapat melihat tangan beliau digari di katil yang jelas menunjukkan bahawa beliau akan dikenakan tindakan sejurus selepas beliau selesai dirawat. Babak ini telah membuktikan bahawa Hussein telah berjaya membongkarkan sisi gelap anggota polis termasuk rakan setugasnya sendiri demi amanah dan integriti kepada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Mislan dan saya akan membentangkan mengenai mengapa rasuah boleh terjadi di kalangan pegawai awam. Ia boleh terjadi adalah kerana gaji pokok yang ditawarkan atau diberi kepada mereka adalah kecil. Kemahuan segelintir pegawai yang untuk hidup mewah di luar kemampuan sebenar juga merupakan salah satu punca mengapa amalan rasuah ini semakin berleluasa. Sebagai contoh, dalam filem tersebut, Hassan ingin menunjukkan beliau mampu untuk mengikuti percutian keluarga di mana kos penginapan percutian tersebut melebihi dari gaji beliau. Lebih untuk memenuhi dan menunjukkan beliau mampu untuk membiayai percutian tersebut, beliau memilih untuk menerima rasuah. Dan keadaan ekonomi semasa juga menjadi salah satu punca mengapa rasuah ini semakin berleluasa. Selain itu, dasar yang longgar dan kurangnya ketegasan dari pihak atasan menyebabkan berlakunya amalan rasuah ini. Ini dapat dilihat dalam filem tersebut di mana ketua IPD iaitu Tuan Saleh sendiri merupakan dalang kepada amalan rasuah dan menyebabkan pegawai di bawah beliau mengamalkan amalan rasuah juga dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, kurangnya tindakan yang diambil terhadap pegawai yang menyeleweng menjadi punca mengapa amalan rasuah ini semakin berleluasa dan sukar untuk dibendung di negara ini. Assalamualaikum, saya Nur Izzati Adaha. Saya akan membentangkan langkah-langkah mengatasi amalan rasuah di dalam negara kita, khususnya dalam anggota polis. Pada pendapat saya, langkah pertama yang boleh dibuat untuk menghalang salah laku rasuah di negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Budaya rasuah perlu diingatkan dan dijelaskan kepada semua anggota masyarakat, khususnya golongan muda. Dari cerita tersebut, kita dapat lihat yang seorang anak kecil bernama Joko, dia sangat tidak tahu sama ada rasuah itu adalah baik atau tidak. Dia hanya mengikut saja kawan kepada ayahnya memberi rasuah kepada polis. Sekiranya setiap rakyat mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah atau tidak, barulah budaya atau amalan rasuah di negara ini dapat ditindas hingga ke akar umbi. Salah satu aktiviti yang boleh dibuat di sekolah atau IPTA adalah menjalankan kempen kesedaran kepada pelajar mengenai amalan rasuah. Keadaan lain untuk membendung gejala rasuah di negara kita adalah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus dan bertanggungjawab. Salah satu langkah untuk mengatasi amalan rasuah di negara ini adalah dengan menawarkan gaji yang bermaruah dan bertepatan untuk masyarakat. Sekiranya sumber kewangan kita cukup, maka menerima atau amalan rasuah ini dapat dielakkan.
Dari cerita tersebut, kita dapat lihat yang anggota polis tersebut menerima rasuah kerana kekurangan sumber wang untuk menampung kehidupan keluarganya. Mereka sangat mudah disogok oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan wang berlebihan. Ia sekadar contoh yang wang ringgit boleh membeli integriti seseorang. Dengan membayar gaji yang bermaruah dan bertepatan, amalan rasuah dapat diatasi. Akhir sekali, amalan rasuah dapat dielakkan dan dibenteras dengan mengenakan undang-undang yang tegas. Badan Kehakiman Negara haruslah melakukan pembicaraan kepada perasuah dengan seadil-adilnya. Jalankan hukuman tanpa prejudis, nescaya ramai akan menjauhi amalan rasuah ini. Jelaslah bahawa undang-undang dan hukuman yang tegas mampu membenteras amalan rasuah secara menyeluruh. Hai, nama saya Nur Fatina Joy binti Zuraimi dan saya akan membentangkan set etika yang perlu dipatuhi oleh profesion polis. Pertama ialah berdisiplin, iaitu mengutamakan disiplin diri dan tugas pada setiap masa dengan tekun, tabah dan beramanah. Apabila kita lihat babak di mana polis dalam cerita itu yang bernama Hussein telah menjalankan tugas dengan tekun dan tabah untuk membanteras parti iaitu pendatang asing tanpa izin dari awal hingga akhir. Demi tugas yang dipikul, dia sanggup dipukul oleh parti tersebut sehingga dibawa ke IPD. Tengoklah keadaan dirinya yang berlumuran darah. Kerja dia menunjukkan dia tidak hangat-hangat tai ayam. Yang kedua ialah etika berwibawa, iaitu melaksanakan segala kewajipan kuasa-kuasa dengan tegas, berani, adil dan saksama. Bila kita lihat mengapa parti-parti di tempat itu ataupun di dalam cerita tersebut sukar untuk dibanteras, kerana adanya ketua besar di dalam jabatan polis tersebut yang menjaga kebajikan mereka. Scene di mana telefon bimbit ketua polis berdering telah mengejutkan anggota polis di situ. Jadi sebagai seorang polis, etika berwibawa amatlah penting dan kita janganlah menjadi seperti ketua polis tersebut yang menjadi dalang bagi sindiket pendatang asing tanpa izin. Sekian saja dari kumpulan kami. Diharap dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.